Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Amira binti Baharudin, iaitu dalam nombor A301012400055, iaitu dalam penulisan academic writing. Baiklah, saya akan menerangkan tentang proses bagaimana langkah yang anda akan ambil, iaitu menulis esei dalam pengujahan untuk sesuatu mengarang karangan. Okey. Baik, iaitu yang pertama sekali yang perlu kita ada, iaitu perlu ada pengenalan. Dalam pengenalan kita perlulah menulis sedikit pengenalan mengenai tajuk yang kita ada, iaitu yang berkaitan dengan tajuk saya, contoh penggunaan gadget bagi pembelajaran abad yang ke-21. Baik, itu seterusnya saya akan kembangkan saya punya karangan, iaitu esei saya itu dengan apakah sebab apa kebaikan ataupun keburukan, sama ada kita nak buat untuk kebaikan ataupun keburukan dalam sesuatu esei kita tu. Contoh, apabila kita nak buat untuk kebaikan, kita akan senaraikan kebaikan-kebaikan yang ada penggunaan gadget dalam pembelajaran abad yang ke-21 ini. Sekiranya kita ingin buat maknanya penggunaan gadget ini kepada keburukan pula, apa dia punya keburukan dia. Baik, kita perlu cari isi penting, kurang-kurangnya 5 isi penting yang perlu kita kaji. Kita perlu kumpulkan maklumat. Jadi sumber-sumber yang perlu yang kita dapat, yang kita perlu ada, maknanya kita boleh cari, iaitu dari sumber artikel. Kita boleh dapat sumber daripada bahan-bahan kertan-kertan, daripada media massa, daripada kamus, daripada apa sahaja bahan itu yang kita boleh dapat yang berfakta. Okey, dan dan seterusnya antara juga sumber yang kita boleh dapat, iaitu daripada pengalaman peribadi kita, pengalaman kita sendiri sewaktu kita mengajar, apa yang kita boleh dapat. Seterusnya ayat dalam karangan ini ada 3 maknanya elemen yang perlu kita masukkan, iaitu ayat topik, iaitu ayat huraian dan ayat penegas, ataupun ayat pemujuk. Okey, baik. Dalam ayat topik ini kita perlu masukkan segala apa berkenaan dengan topik yang kita ingin sampaikan pada hari itu, iaitu berkenaan dengan tajuk penggunaan gadget. Apa topik yang kita perlu masukkan, iaitu dalam penggunaan gadget. Okey, ayat huraiannya, apa huraian ayat yang kita perlu letakkan, dan kita perlu letakkan berserta dengan contoh bagi melengkapkan lagi esei itu. Apabila kita dah letakkan contoh, sekiranya kita ada penambahan, contoh kita ada ayat penegas, iaitu menegaskan bahawa penggunaan gadget ini bagi pembelajaran abad ke-21 ini sangat penting dalam pembelajaran dan pengajaran seseorang guru, dan dalam pengajaran dan pembelajaran seseorang murid. Kita perlu adakan tuliskan contoh, apa contoh-contoh aktiviti yang dapat kita buat, apa yang contoh aktiviti yang boleh dilakukan kepada murid. Kita bagi contoh, supaya apa? Supaya dalam esei kita itu dia akan menjadikan esei itu lengkap dan berkualiti, dan mempunyai satu esei yang maknanya boleh dijadikan sebagai rujukan. Seterusnya kita boleh letakkan ayat penegas bahawa apabila kita menggunakan penggunaan gadget dari bagi abad pembelajaran yang ke-21 ini, maka ia adalah salah satu daripada sokongan daripada maknanya daripada kerajaan juga, iaitu inginkan pelajar-pelajar, murid-murid pada tahun semasa ini mengikuti Part 21, iaitu pendekatan pembelajaran yang bersesuaian dengan pada masa kini, iaitu dengan menggunakan apa? Contoh, menggunakan komputer, menggunakan apa-apa sahaja elemen-elemen yang kita masukkan sahaja dalam esei kita, elemen-elemen yang penting. Elemen-elemen ini boleh diguna pakai dan berfakta, yang boleh menjadi isi yang penting dalam kita punya esei, supaya hujah yang kita buat
itu tidak terkeluar daripada tajuk yang kita ingin sampaikan. Dan penggunaan gadget bagi pembelajaran abad ke-21 ini sangat penting. Apa yang ayat pemujuknya yang kita boleh letakkan, supaya apa? Supaya dalam sesuatu ayat pemujuk ini, dalam sesuatu ada soalan yang maknanya kaitkan dengan soalan-soalan hypothetical. Saya kaitkan dengan soalan-soalan yang sebenar, kaitkan dengan persoalan dekat, apa persoalannya apabila kita adakan dengan tajuk ini, apa persoalan-soalan yang kita boleh dapat, dan kita akan berikan jawapannya di dalam esei ini. Kemudian bila kita lihat di dalam esei ini perlulah ada kesimpulan. Kesimpulan sebenarnya apabila kita dapat, dia merangkumi ke semua sekali, merangkumi ke semua esei, iaitu bermula daripada pengenalan, ataupun kita ada dalam pengenalan, lepas tu kita akan letak isi penting. Kemudian apabila isi penting, kadang-kadang kita akan letak punca contoh, tapi kalau penggunaan gadget ini kita akan letakkan dia sebagai kebaikan, apa benefit yang kita dapat, apa keistimewaan kita dapat. Jadi dalam kesimpulan ini, apa kesimpulan yang kita dapat melalui daripada pengalaman itu, dan isi-isi penting yang kita dapat, dan juga kita simpulkan bahawa dalam kesimpulan itu apabila kita dah dapat pengenalan, apabila kita dah dapat isi penting, di kesimpulan itu, apakah yang kita dapat, apakah yang dapat kita simpulkan di dalam satu tajuk, iaitu penggunaan gadget bagi pembelajaran abad ke-21. Contoh, apabila kita buat kesimpulannya penggunaan gadget pada abad yang ke-21 ini sangat penting bagi pelajar-pelajar yang berada pada tahun 2000-an ini. Kerana apa? Kerana mereka memerlukan sesi pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik, sesi pengajaran pembelajaran yang sangat berkesan, sesi pengajaran dan pembelajaran yang sangat memberi impak, memberi kesan pada diri dia, supaya dia mudah ingat, dan ia lebih kreatif dan boleh dapat meletakkan pelajar itu berfikir di luar kotak, berfikir KBKK, berfikir secara kreatif dan kritis. Itulah sananan, iaitu itulah yang perlu dicapai, yang dapat dicapai, objektif yang dapat dicapai, yang perlu dicapai oleh seseorang murid dalam sesuatu pembelajaran penggunaan gadget bagi pembelajaran abad ke-21. Kerana penggunaan gadget ni bukan saja nampak kepada keburukan, tapi jika dia diletakkan di dalam akademik ataupun ilmiah, ia akan dapat banyak kebaikan. Sekian, insya-Allah itu sahaja huraian saya mengenai mengenai esei penghujatan, bagaimana kita nak melaksanakan langkah-langkah yang kita ambil. Itu sahaja, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.